Fadilah Ustaz Akhyar hafizahullah taala wa ra'ah, dua kitab insya-Allah, Risalah Muawanah dan juga kitab Al-Muhimmah insya-Allah. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sambung pengajian kita daripada kitab Risalah Muawanah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sambung kita pada muka surat 26. Muka surat 26, perihal menjaga waktu, perenggan yang terakhir. Betul. Perbagaikan wirid. Situ. Baik. Perihal menjaga waktu, kita dah sebutkan kenapa disebutkan berkaitan dengan wirid dalam perihal menjaga waktu, kerana waktu perlu diisi dengan wirid dan zikir. Waktu perlu diisi dengan wirid dan zikir. Maka sebab itulah Imam Haddad bagi guideline macam mana dalam kita punya mengatur waktu dan masa kita, apa yang nak dilakukan dan apa yang nak dibuat. Imam Haddad letakkan di situ macam mana nak mengaturkan wirid-wirid dan zikir kita dalam seharian kita, dalam waktu-waktu seharian kita. Disebutkan di sini, perbagaikan wirid yang anda baca, hendaklah anda tidak menghabiskan semua waktumu itu dengan satu wirid yang tertentu. Meskipun dia suatu wirid yang utama, misalnya kelak akan luput daripadamu keberkatan berbagai-bagai wirid yang lain dan berpindah dari suatu wirid kepada wirid yang lain, kerana pada setiap wirid itu ada kesannya buat hati dan ada cahaya, kurnia, sulit dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala tidak sama dengan yang lainnya. Baik. Disuruhkan kita di sini untuk pelbagaikan wirid kita. Sebab apa? Pertama sekali, kenapa kena pelbagaikan wirid? Pertama sekali kena variety wirid kita. Sebab manusia ni cepat bosan. Manusia cepat bosan. Cepat boring. Jadi nak elakkan boring, pelbagaikan wirid kita. Pertama, sebab bosan. Ni sebelum kita masuk apa yang Imam Haddad sebutkan. Pertama sekali sebab manusia cepat bosan. Yang kedua, kerana manusia itu apabila melakukan sesuatu perkara yang dia nak buat perkara tersebut menarik dan interesting, dia akan kreatif. Contoh, kita semua ada handphone, semua orang ada handphone. Kan? Semua orang ada handphone. Kadang handphonenya sama je, model yang sama-sama semua. Sekarang ni orang tengah guna handphone apa banyak? iPhone contoh. iPhone, semua orang guna iPhone. iPhonenya sama je. Kadang warna pun sama, model pun sama. Tapi dari luarnya nampak beza. Sebab apa? Casing handphonenya lain-lain. Yang ada orang beli casing lain, yang ada orang beli casing letak stiker lagi, yang ada orang letak stiker, letak macam-macam, kemudian bila buka sini lagi banyak lainnya. Application-applicationnya lain, cara dihiaskan wallpapernya lain. Sebab apa? Dia minat handphone. Cuba tengok orang yang tak minat handphone. Dah lah gunanya bukan iPhone. Gunanya Nokia 3310. Nokia yang baling kat anjing pun mati tu. Kan? Casing pun dah tak perlulah, 3310 tu tak perlu casing. Dia yang patut casingkan phone lain. Kan? Jadi dia tak minat handphone. Jadi orang tu minat handphone, nampak dia punya jiwa tu melalui dia punya creativity. Melalui dia punya menghiaskan handphone tersebut. Sama macam kita. Nak menimbulkan minat pada zikir-zikir, hiaskan. Hiaskan. Orang masuk rumah. Rumah daripada awal masuk sampai habis 5 tahun, 3 tahun, sama je rumahnya, mustahil. Sebab apa? Dia nak nampakkan rumah dia menarik. Dah bosan, dia tambah lagi design. Dah bosan dekat raya, dia tukar lagi langsir. Dah bosan, pergi mana-manalah dia beli lampu pula, beli kayu pula, nak tapan-tapal, dia hias. Sebab apa? Dah bosan.
Sama. Macam kita zikir, jangan zikirnya biar bosan. Oh zikir tak apa, ana zikir setiap hari la ilaha illallah aja. Tak, ana zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Semua benda tersimpul dalam la ilaha illallah. Akhirlah Nabi kata sebaik-baik benda yang aku pernah sebut dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Aku sebut yang terbaik aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak. Jangan zikir aja kau bosan je zikir la ilaha illallah. Jangan ambil yang paling mudah, yang paling asas, yang tak kreatif langsung. Tak. Keluarkan jiwa kita. Kreatif sikit. Buat menarik sikit zikirnya. Buat menarik zikirnya supaya interesting. Hiaskan. Tapi kita nak hias dengan apa? Kita kan tak reti nak hias zikir-zikir, tak tahu apa khasiat zikir ni, tak tahu apa fadilat zikir ni, pengalaman pun tak ada. Kita punya kerohanian pun lemah dan tak kuat. Jadi macam mana kita nak tentukan zikir mana yang power? Jadi ulama dah siapkan. Contoh apa? Ratib haddad. Ada banyak zikir, yang ni 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, ada yang 50 kali, ada yang sekali. Kan? Subhanallah, ulama setkan. Untuk apa? Mempelbagaikan kita punya zikir supaya beberapa sebab tadi kita sebutkan. Tak nak bosan, kemudian buat menarik. Kemudian Imam Haddad sebut apa? Buatkan zikir-zikir ini untuk apa? Pelbagaikan zikir ini supaya keberkatan zikir-zikir dan wirid yang lain tak terluput. Contoh, ana setiap hari ana zikir la ilaha illallah 1 juta kali. Habis zikir lain tak. Ana fokus la ilaha illallah sahaja. Fokus la ilaha illallah sahaja. Tapi dekat situ ada orang yang kalau kalau paginya baca Yasin, malamnya baca Yasin, ada fadilat yang besar. Ada orang yang kalau malamnya baca Al-Mulk dan As-Sajdah, ada fadilat yang besar. Ada orang yang kalau pagi dan malamnya baca 10 dan 10 daripada Al-Kahfi yang awal dan yang akhir, ada fadilat besar. Kan? Itu semua terluput. Sedangkan kalau la ilaha illallah 1 juta kali dengan yang ringan-ringan kita sebutkan tadi, mana lagi senang? Yang tadi lagi senang. Yang tadi lagi senang. Interesting pula tu. Sekejap Yasin, kejap Kahfi 10-10, kejap Al-Mulk, kejap la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, kejap selawat, kejap Bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali. Kan? Itu semua pelbagai. Kejap Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Kejap lagi petang Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin. Menarik zikirnya. Bila menarik, macam-macam faedah kita dapat. Yang ni tak luput. Tak ada satu je markah penuh, yang lain semua kosong. Tak. Semuanya ada markah. Dan zikir ini bukan markahnya pada bilangan. Markah pada kerohanian dan khusyuk dalam zikir tersebut. Mana lagi bagus, kita memperbanyakkan zikir atau kita mengkhusyukkan zikir? Yang lagi bagus khusyuk. Jadi kalau kena pilih nak banyakkan atau nak khusyuk, pilih yang mana? Dua-dua. Kena banyak dan khusyuk. Zikir tak boleh gitu. Kita biasa dengar ustaz-ustaz cakap apa maksiat tinggalkan maksiat, banyakkan taat. Mana lagi bagus? Tinggalkan maksiat lagi bagus. Jadi kalau kena pilih, nak tinggalkan maksiat ke nak banyakkan taat? Kena pilih yang mana? Dua-dualah. Mana boleh tinggalkan maksiat kalau taatnya tak banyak? Kena banyak taat dan maksiat kena tinggal. Kena zikirnya kena banyak dan dalam waktu yang sama kena khusyuk. Kena khusyuk. Ana zikir sikit aja. Sehari ana selawat 3 kali. La ilaha illallah 1,5 kali. Kemudian subhanallah 13. Itu je. Khusyuk tak? Semua ana khusyuk. Tak boleh. Waktu 13 engkau khusyuk. Waktu-waktu lain dalam seharian buat apa? Kan tak ada zikir jadi lalai. Buat maksiatnya lagi khusyuk. Orang-orang yang gini tertipu. Zikirnya biar sikit. Intinya sehari buat apa? Ana ratib haddad aja. Ratib haddad dengan ratib atas. Itu je. Yang lain, yang lain ana tak kuasa lah. Zikir sibuk. Hidup ana sibuk. Jadi ana ratib haddad dengan ratib atas sekali. Tapi khusyuk, ana buat khusyuk. Memanglah syaitan dah tahu. Engkau punya spend time 2 waktu ni sahaja seharian. Yang lain semua syaitan goda. Time ratib haddad dengan ratib atas punya time, syaitan yang bantu kita khusyuk. Sebab apa? Nak biarkan kita fokus 2 ni sahaja. Biar kita rasa aku khusyuk. Tak. Zikir kena banyak dan kena khusyuk. Kemudian disebutkan sini supaya tak luput daripadamu keberkatan berbagai wirid yang lain. Dan apa lagi faedahnya?
Setiap wirid itu ada kesan buat hati. Ada kesan buat hati. Ini macam manalah kita nak tahu. Kan yang Nabi suruh, terlalu banyak wirid dan zikir yang Nabi sarankan. Terlalu banyak. Yang Nabi sarankan terlalu banyak. Yang Allah sarankan lagi banyak. Allah suruh ingat kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Kan, ingatlah kepada Allah dengan peringatan yang sangat banyak. Ingat kepada Allah dengan sebutan yang sangat banyak. Sangat banyak ni bila hadnya, tak ada had. Jadi yang Nabi setkan dalam hadis pun dah banyak, yang Allah setkan dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya, itu terpaling banyak. Terpaling banyak. Jadi kita punya zikir takkan terlalu banyak di sisi Allah Ta'ala. Tak boleh. Allah dah set benchmark dia terlalu tinggi, tak ada siapa boleh capai. Nabi pun tak capai. Nabi pun tak memuji Allah dengan hak Allah, keterpujian Allah yang sepatutnya, tak. Hanya Allah boleh puji dirinya dengan selayaknya. Jadi macam nak zikir dengan Allah sebanyak-banyaknya, tak boleh. Tak boleh. Jadi dekat situ ada zikir yang berbeza kesannya pada hati. Kita ni dengan zikirnya pun tak banyak, macam nak tahu kesannya pada hati? Maka di situ ulama dah susunkan. Antara faedah ratib atas apa? Antara faedah ratib atas, hati akan lembut. Hati menjadi lembut. Hati jadi lembut untuk apa? Untuk masuk nur, untuk masuk hidayah, untuk masuk taufik, untuk terima nazrah daripada orang-orang saleh, untuk dapatkan rahmat, untuk supaya bila kita buat amalan kita jadi khusyuk. Khusyuk tu masuk dalam hati. Lagi apa? Untuk takwa dapat masuk. Sebab Nabi sebut at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Hati lembut, takwa boleh masuk. Sebab tu ratib atas antara faedahnya melembutkan hati. Ratib hadad apa antara faedahnya? Ratib hadad antara faedahnya adalah kita menjadi istiqamah. Ratib hadad antara faedahnya kita istiqamah, loyal dengan Allah Ta'ala, istiqamah dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dua-dua ni tak boleh tinggal setiap hari. Mesti sekali ratib hadad, sekali ratib atas. Mesti. Semua tu faedah mana kita nak tahu? Para ulama dah bagi tahu. Baik. Dan ada cahaya kurnia sulit. Kurnia sulit ni apa? Pengurniaan yang tak dapat dilihat. Asrar. Pengurniaan yang tak dapat dilihat. Yang diinputkan dalam hati. Pengurniaan zahir ada tak? Ada. Ratib atas orang baca dapat murah rezeki. Ratib atas orang baca dapat kahwin. Ratib atas orang baca dapat macam-macam cerita kita dengar kan. Ratib hadad apa semua macam-macam. Itu kurniaan yang zahir, nampak. Ada kurniaan yang sulit, asrar, sir, rahsia daripada Allah Ta'ala yang diinputkan dalam hati. Yang diinputkan dalam hati. Hatta kalau kita tak faham sekalipun. Kalau kita tak faham sekalipun, baca. Nanti lama-lama akan dapat, walau tak faham sekalipun, tapi sir ni diinput dalam hati. Allah yang input, walau tak faham. Baik. Dan kedudukannya tak sama di sisi Allah Ta'ala. Juga apabila anda berpindah dari suatu wirid kepada wirid yang lain, anda akan terlepas dari perasaan bosan dan malas, jelak dan jemu. Ini yang kita sebut tadi. Berkata Ibnu Athaillah Asy-Syadzali rahimahullah, apabila Allah Ta'ala mendapati adanya perasaan jemu dalam dirimu, dijadikannya tugas ketaatan itu bermacam-macam. Allah Ta'ala memang dia yang ciptakan manusia, jadi dia kenal hati manusia itu bagaimana. Bila dia lihat Allah ciptakan manusia, Allah letakkan manusia itu perasaan bosan, maka Allah ciptakan subhanallah, Allah punya rahmat. Allah punya rahmat pada kita. Kalau Allah ciptakan pada kita, wahai manusia, ibadat padaku cukup dengan anda solat sehari 5 waktu sahaja. Dan jangan bermaksiat. Itu rahmat tak? Tak. Itu musibah. Sebab apa? Kalau kita hanya 5 waktu sehari sahaja taat, waktu yang lain tak boleh buat amalan, hanya kena tak maksiat, kan susah. Kalau kena buat amalan dan jangan buat maksiat, senang. Nak elak maksiat buat apa? Pegang tasbih. Nak elak maksiat buat apa? Masuk masjid. Nak elak maksiat buat apa? Buka kitab. Tapi Allah kata, kalau Allah kata 5 waktu sahaja setiap hari, selain daripada tu tak ada ibadat yang anda boleh buat. Hanya jangan maksiat. Susah. Ramai yang masuk neraka. Ramai yang tak boleh taat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bosan. 5
5 waktu sahaja setiap hari lama-lama jadi bosan. Sebab tu bila Allah mengenal akan manusia itu dicipta dengan perasaan bosan, Allah letakkan di situ macam-macam jenis ketaatan. Ada solatnya ada 3, ada 4, ada 2, ada 1, ada 11, ada 8, ada 20. Itu semua solat. Kan? Ada pagi, ada siang, ada petang, ada malam. Semua tu berbeza-beza. Puasa pulaknya, Ramadannya, puasa 6-nya, puasa Ashuranya, puasa nisfu Sya'bannya, puasa Isnin Kamisnya, puasa hari-hari putihnya. Kan menarik. Menarik. Sekejap dengar fadilat baru. Sekejap lagi dengar, oh dah masuk hari putih, sila puasa. Nanti datang pula Kamis sunat puasa. Kan menarik. Puasa je dah menarik. Zikir, lagi banyak zikir. Subhanallah, subhanallah. Pakaian, datang majlis pakai serban, dapat pahala. Pergi solat pakai serban, dapat pahala. Nanti nak masuk pasar, buka serban sebab tak nak hinakan martabat serban, dapat pahala lagi. Pakai kain dapat pahala, pakai seluar hatta pakai seluar pun boleh dapat pahala. Subhanallah, itu semua pakaian pun menarik. Pakaian pun menarik. Allah tak nak manusia bosan. Itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Rahmat daripada Allah Ta'ala. Baik. Sebab tu kita kena cari cara macam mana nak dapatkan enjoyment dalam ibadah. Kita kena cari cara macam mana nak dapat ketenangan dan kerehatan dalam ibadah. Sebab tu kita bila buat ibadat, cuba jangan kita rasa macam dipaksa. Tak. Rasa macam diundang. Jangan kita rasa macam ditekan. Kita rasa macam diberikan peluang. Rasa gitu. Baru kita akan dapat kenikmatan dalam ibadah supaya kita betul-betul rasa tak bosan. Allah buat banyak ibadat punya cara untuk apa? Supaya tak bosan kan? Yang ada orang masuk Ramadan kan, jangan cerita yang ada orang, kita punya cerita. Masuk Ramadan kan banyak peluang ibadat. Qurannya, khatamannya, dengan zikirnya, dengan solat digandakan, yang fardu digandakan 70, yang sunat dijadikan macam fardu. Banyak ibadah. Sepatutnya bila banyak ibadah, Allah buat banyak ibadah supaya kita tak bosan. Musim paling banyak ibadah boleh buat, iaitu Ramadan, kita jadi bosan. Banyaknya benda kena buat, bosanlah. Setiap malam tarawih, bosanlah. 20 pulaknya, bosanlah. Sebab apa? Sebab kita rasa macam dipaksa. Macam rasa ditekan. Tak. Awal mula nak bangun, nak buat, kita paksa diri kita. Tapi jangan kata, buat je lah. Nanti neraka pula. Buatlah. Nanti aku, kawan-kawan naik makam, aku tak naik makam. Buatlah. Nanti raya orang berjaya, aku tak berjaya. Terpaksa. Buat untuk apa? Buat paksa diri bangun. Tak boleh. Aku pun nak jadi baik juga. Allah dah panggil aku ni. Aku jadi baiklah. Dahlah cukuplah dengan diri aku yang banyak maksiat. Pergi dalam solat pula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Tuhan yang pemilik sekalian alam. Segala puji milik Allah. Ya Allah, aku puji Engkau. Engkaulah yang patut dipuji sebab ahli maksiat macam aku pun Kau panggil nak hadap Engkau dalam solat. Ya Allah, Engkau patut dipuji sebab orang yang teruk macam aku pun Kau masih buka pintu taubat. Ya Allah, Engkau patut dipuji waktu yang orang lain boleh buat leka, Engkau hindarkan aku dari maksiat. Semua tu waktu-waktu yang istimewa Allah jemput kita, syukur, enjoy, rasa happy, rasa nikmat menghadap Allah Ta'ala. Baru tak rasa tertekan sangat. Baru dapat yang Imam Haddad sebut apa? Allah letak banyak jenis ibadat untuk supaya kita tak bosan. Baru dapat tak bosan. Kalau tak banyak macam mana jenis ibadat pun, asal ibadat je membuatkan kita rasa tertekan. Tertekan bosanlah. Nabi SAW waktu nak solat, Nabi punya enjoy, punya rehat, solat. The best moment Nabi dengan Allah Ta'ala dalam solat. Sebab solat mengingatkan Nabi akan Isra Mi'raj. Mi'raj tu. Dalam solat waktu nak minta Sayyidina Bilal azan, Nabi minta apa? Arihna ya Bilal. Rehatkan kami wahai Bilal. Maknanya apa? Dengan terlaungnya azan tu akan ada solat. Solat tu adalah rehat. Rehatkan kami wahai Bilal. Kalau kita tengah rehat-rehat orang azan, dia dah meletihkan aku. Si Bilal. Bilal masjid tu lah. Tak boleh, kita rasa enjoyment. Tapi memang kita punya makam ni jangan pula kita rasa dah buat ibadat, aku ni daripada pagi buat ibadat rasa terpaksa je. Dah lah tak ada guna lah. Bukan.
Kena paksa, kena paksa. Tapi dalam kita paksa, carikan ruang untuk kita enjoy. Carikan ruang untuk kita menikmati ibadat tersebut. Baik. Termasuk ibadat puasa. Kan lapar. Laparnya, alah aku kena paksa tahan. Nampak makanan. Silat hari bulan, aku kerjakan kau nasi goreng. Dia punya cakap tu betul-betul macam terpaksa sangatlah tahan. Tak, tengok makanan, alhamdulillah. Allah bagikan aku kekuatan untuk aku kurangkan hisab aku. Allah bagikan aku peluang untuk aku rasa orang fakir miskin. Sedang orang fakir miskin masuk syurga jauh lagi awal daripada orang kaya. Dapat rasa, alhamdulillah hari ini aku dapat memartabatkan syiar Allah, iaitu puasa Ramadan antara tiang dalam tiang-tiang agama kita. Tengok nasi goreng, wahai nasi goreng, hari ini kau tak boleh tipu aku. Wahai nafsu, hari ini kau takkan tertipu dengan nasi goreng ni. Happy rasa, ya Allah, kalau hari lain aku kerjakan nasi goreng ni, tak ada cerita dah orang lain. Kan? Tapi hari ini alhamdulillah, ya Allah, berkat dengan Ramadan, nikmat daripada engkau pilih aku supaya tak terjebak dengan fitnah-fitnah dunia. Alhamdulillah, syukur. Dalam lapar, dalam tak bermaya, tapi syukur, happy. Happy. Baik. Ketahuilah bahawa bermacam-macam wirid itu meninggalkan kesan yang banyak pada mencahayakan hati dan mengendalikan seluruh anggota tubuh. Semua ini tidak akan ternyata dan berlaku melainkan dengan melakukan selalu dan berulang-ulang serta membuat setiap wirid itu pada masa yang telah ditentukan. Tak boleh nampak efek dan kesan wirid melainkan dah istiqamah. Pertama, istiqamah. Yang kedua, bukan hanya istiqamah setiap hari, bahkan istiqamah dengan setiap waktu yang tertentu. Ini kita dah sebut sebelum ni kan. Kalau kita kata Yasin lepas subuh lah Yasin. Tak boleh tukar. Alah, tangguh sikit lah, hari ni anak letih sikit, rehat dululah. Asalkan tak masuk tengah hari, tak masuk malam, dapat juga fadilat Yasin pagi. Tak, lepas subuh means lepas subuh. Lepas subuh means lepas subuh. Ana hari ni Wirdul Latif, ana punya tekad sebelum maghrib. Tapi sebelum maghrib nanti anak nak buat kerja sikit apa semua. Alah, baca sekarang lah, lepas asar dah petang dah pun. Tak, dah tentukan sebelum maghrib. Bukan istiqamah setiap harinya. Istiqamah setiap waktu yang dah ditentukan. Itu yang menambahkan lagi keberkatan dan keberkesanan wirid tersebut. Sebab apa? Nampak macam waktu aja. Dah buat belah pagi, belah malam sama juga. Jam berapa terserah. Tak. Jam berapa pun kena maintain. Sebab apa? Menunjukkan yang mana satu kita prioritize. Contoh, kita dah lama tak balik rumah. Balik rumah, masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Masuk rumah, dekat situ ada mak kita, ayah kita, abang, kakak, adik. Kita jalan, kita pergi dekat siapa? Kita pergi dekat peti ais. Buka peti ais. Alhamdulillah ada coklat. Aku memang suka coklat. Ambil. Ada air kelapa lah. Aku dah harga pula ni minum. Dah kenyang, tutup peti ais. Pergi dekat adik kita. Engkau macam mana? Weekend lepas, okey tak? Pergi jalan-jalan. Okey bang. Dia sembang. Kita pergi dekat kakak kita pula. Tolong jap, aku buat kerja ni gini. Last terakhir baru pergi dekat siapa? Mak kita. Pergi dekat mak kita dalam keadaan begitu, duduk 4 jam pun mak tak suka. Sebab apa? Nampak sangat engkau prioritizekan aku terakhir sekali. Betul tak? Patut masuk tengok siapa dulu? First masuk terus mak kan? Sebab mak number one. Duduk dengan mak, lupa yang lain pun, yang lain akan suka. Sebab memang mak patut diletakkan paling tinggi. Kemudian bapak, kemudian abang, kakak. Itu baru betul. Kita nak wirid, dah set dah. Wirid jam 7 Yasin. Atau lepas subuh Yasin dan Quran. Tapi, pagi ni Ana ada kerja lah. Tak apalah buat kerja dulu. Kita punya tak apalah buat kerja itu yang menjatuhkan martabat wirid tersebut. Itu yang menjatuhkan nur, cahaya, sir. Itu yang menjatuhkan cahaya, sir dan segala anugerah Allah daripada zikir tersebut. Yang patutnya kalau Yasin setiap pagi, dia punya power tu boleh benteng kita daripada macam-macam gangguan dunia dan nafsu. Tapi tak benteng sebab apa? Tak apalah, aku rehat dululah. Nanti nak gerak pergi kerja dalam kereta lah aku baca Yasin alang-alang. Prioritize yang mana dulu? Prioritize rehat ke prioritize Yasin? Macam kita masuk rumah tadi. First mesti buat apa yang dah ditentukan pada waktu tersebut. Priority kita. Baik.
Subhanallah, Imam Haddad sebut apa sini? Zikir ni dapat mengendalikan seluruh anggota tubuh. Orang yang nak banyak nak banyak ilmu, nak banyak makam di sisi Allah Ta'ala, nak dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, tak boleh ada mana-mana pun daripada 10 sifat-sifat keji dalam hati yang kita sebut sebagai sifat mazmumah. Kan? Sifat mazmumah tak boleh ada sama sekali. Ada satu sahaja sifat mazmumah, back to zero. Back to zero. Kita punya level ni jangan ceritalah dah zero berapa kali, rasa macam tak pernah one pun, sentiasa zero. Baik, orang yang nak naik makam di sisi Allah Ta'ala tak boleh ada satu pun sifat mazmumah. Tapi macam mana tak nak ada sifat mazmumah? Kadang-kadang bila naik makam, Allah bukakan kita untuk nampak keaiban orang lain. Kadang-kadang bila naik makam, Allah bukakan kita untuk mudah bangun malam. Susah. Dah bangun malam, esoknya dah rasa diri bagus. Dah bangun malam, esoknya tengok orang tak bangun malam, marah dia macam dia lagi rendah pada kita. Dah terbuka keaiban orang lain, dah terkasyaf sikit, tengok keaiban orang, sangka buruk pada dia. Dah terkasyaf sikit, sangka dia lagi rendah pada kita. Itu semua kan bila naik makam memang akan dapat. Tapi macam mana nak naik makam dengan selamat? Sebab makin Allah buka, makin Allah beri, makin riak, makin takabur, makin su'udzan pada orang lain. Sebab tu bentengnya untuk kita naik di sisi Allah Ta'ala dengan selamat, dengan penuh antivirusnya adalah zikir dan wirid. Zikir dan wirid. Zikir dan wirid wajib ada. Kalau orang, sebab tu Imam Umar Muhdar disebut apa? Man lam lahu wird fahuwa kal gird. Barang siapa yang tak ada wirid, dia seperti qirid. Qirid ni apa? Beruk. Beruk. Orang yang tak ada wirid, dia macam beruk. Habib-habib kita, ulama-ulama kita letak percontohan. Sebab apa? Beruk dapat nikmat pada Allah Ta'ala tak? Dapat. Dapat makanan tak? Dapat. Ganggu orang tak? Ganggu. Tapi hidup sejahtera tak? Hidup sejahtera. Beranak pinak tak? Beranak pinak. Happy tak? Happy. Tapi naik makam tak? Satu makam pun tak naik beruk. Sama macam kita. Tak ada wirid, mustahil. Pergilah mana-mana sekalipun. Hatta alim macam mana sekalipun. Orang panggil kau alimul alamah. Orang panggil kau sahibus samahah. Orang panggil engkau doktor PhD. Orang panggil engkau ahli hadis, ahli sunnah. Panggillah apa sekalipun. Pergi dekat universiti mana sekalipun. Ambil sertifikat apa sekalipun. Wirid dan zikir tak istiqamah. Zero. Zero. Sebab apa? First syarat nak naik makam. Walau satu makam sekalipun. Nak naik satu makam di sisi Allah Ta'ala, mesti kena clear from all sifat-sifat mazmumah. Dan mustahil boleh clear tanpa antivirus. Antivirusnya apa? Wirid dan zikir. Wirid dan zikir. Sebab tu, nak tengok kita setiap hari, betapa bersemangatnya kita nak menuju Allah Ta'ala, tengok wirid dan zikir kita betapa istiqamah. Makin istiqamah, itulah semangat kita nak naik makam. Semangat kita nak jadi orang baik. Semangat kita nak jadi orang soleh di sisi Allah Ta'ala. Makin istiqamah, makin naik, makin naik, makin naik. Berapa ramai orang yang ilmu tertipu dengan ilmunya. Merasakan aku ilmu, ahli ilmu. Aku ustaz. Jangan cerita ustaz-ustaz, jangan cerita syekh-syekh. Kita je, contoh dalam kawan-kawan, kebetulan kita seorang je yang pergi majlis ilmu. Kawan-kawan lain tak pergi. Dah pergi majlis ilmu, malamnya share dengan kawan-kawan. Ana ringkaskan faedah daripada kuliah yang ana pergi tadi. Senaraikan. Tak ada benda pun. Kadang kawan-kawan lain tak baca pun dekat WhatsApp. Tapi dia punya hantar tu, merumuskan kuliah tadi punya pengisian. Sangka macam, malam ni aku dah macam mufti dah. Tak ada. Wirid dan zikir mesti kena ada. Baru yang banyak ilmu tak tertipu dengan ilmunya. Naik ilmu banyak, sangka orang lain lagi jahil. Tengah ceramah, nampak orang lain memerlukan, aku tak memerlukan, aku yang bagi orang. Tak boleh. Semua tu tak boleh tau. Kalau kita sebelum masuk kuliah, contoh pendakwah. Sebelum masuk kuliah, diingat balik nota dia. Dalam kuliah jangan riak,
Dalam kuliah jangan takabur. Dalam kuliah jangan sangka buruk. Dalam kuliah jangan macam-macam. Dia masuk kuliah. Dia masuk kuliah, dia cerita, datang takabur, datang riak, datang sum'ah, datang apa cinta dunia, datang apa sangka buruk pada orang lain, datang rasa diri bagus. Tapi sebelum kuliah dia dah baca dah nota. Sifat mazmumah bukan atas nota yang kita baca. Bukan atas ilmu yang kita ada. Bukan atas syarah yang kita boleh buat. Sifat mazmumah atas sucinya hati kita. Kalau tak suci, diselamkan pada keadaan yang tertentu, confirm akan terkeluar. Kan? Barang, kalau ada lubang, kita tengok dekat luar macam tak lubang. Selam dalam air, berbuih tak? Kan berbuih. Hati sama. Kalau ada sifat mazmumah, selam dalam satu tempat, akan terkeluar juga dakwat-dakwat hitam. Confirm terkeluar. Tak boleh sorok. Sebelum kuliah baca nota macam mana sekalipun, masuk mesti akan terkeluar juga. Dalam hati akan terkeluar riak, takaburnya, macam-macam penyakit hati keluar. Nak blok macam mana? Wirid dan zikir, wirid dan zikir. Wirid dan zikir. Wahai yang kerap pergi majlis, wahai yang kerap datang majlis, wahai yang banyak ilmu dah dapat dari majlis, wahai yang dah bertemu dengan ramai orang soleh dalam majlis, habib-habib dan syekh-syekh yang kita bertemu, jaga pemberian Allah ini. Benda ni boleh bawa pada husnul khatimah. Benda ni boleh bawa pada syahadah dekat maut nanti. Benda ni boleh bawa kepada syurga. Benda ni sepatutnya bawa anda kepada dah mimpi Nabi SAW. Tapi kenapa tak? Jaga wirid dan zikir. Istiqamah dengan wirid dan zikirnya. Supaya kita ada antivirus. Allah dah nak naikkan makam tau. Tapi naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Kita kan kalau naik sikit kita tahu. Dan kalau turun kita tahu berapa banyak dah turun. Turun aja yang kita rasa. Bahaya. Kena ada antivirusnya. Kena ada antivirusnya. Jika anda tidak termasuk di antara orang yang mengamalkan wiridnya pada semua waktu malamnya dan siangnya dengan tugas-tugas kebaikan ini, maka aturkanlah bagi dirimu beberapa wirid yang dapat anda membuatnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu lepas subuh, waktu sebelum subuh, waktu istimewa. Waktu lepas subuh, waktu istimewa. Waktu sebelum asar, waktu istimewa. Waktu duha, waktu istimewa. Waktu sebelum asar, waktu istimewa. Waktu lepas maghrib, waktu istimewa. Waktu lepas isyak, waktu istimewa. Ada 6 waktu istimewa setiap hari. Jangan setiap waktu zero. Tak boleh. Tapi anda sibuk. Khair, setiap waktu letakkan satu pun jadilah. Katalah lepas zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Anda kalau buat 100 kali, kerja anda tak boleh. Anda weekend boleh buat. Tapi weekdays tak boleh. Tak apa. Weekdays, habis zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sekali. Cukup masuk kerja. At least jangan tinggal satu. Semua tinggalkan tak bagus. Jangan tinggal walau satu. Jadilah. Jadi. Kalau memang tak boleh elak. Kalau memang tak boleh elak. Kalau memang tak boleh elak. Malam sebelum subuh dah tak tahu nak buat apa. Anak kalau bangun subuh memang tak sempat. Tak sempat nak apa? Tak sempat nak witir, nak baca Quran. Ya memang tak sempat lah. Jaga pun 10 minit sebelum subuh. Jaga-jaga bentang sejadah aja perut terasa alamak tandas panggil lah. Habis masuk tandas keluar-keluar dah duha. Tak adalah contoh. Tapi macam mana nak ibadat? Bangun sebelum subuh, siap-siap yang sikit pun jadilah. Sikit jadi apa? Sikit subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dapat 3 kali jadilah. Nabi sebut kalimatan khafifatan ala lisan, kan? Habibatan ila rahman. Thaqilatan ala mizan habibatan ila rahman. 3 benda, 1 kalimat, 2 kalimat yang ringan atas lidah, berat atas mizan, disukai oleh Ar-Rahman Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kan? Jadi bangun tidur, dah tak sempat ni berapa seminit lagi nak subuh. Dapat tak fadilat qiyamul lail tu? Dapat. Subhanallah alhamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah. Dapat 3 kali jadilah. 3 kali dah cukup. Dapat. Dapat. Jangan kosongkan. Lepas subuh, anak dah travel jauh, dah letih sangat, mengantuk sangat, dia tak tahan. Tadi tahiyat pun sipi-sipi dah nak batal dah tahiyat aku. Contohlah. Sujud tadi nasib baik aku terbangun tau. Contoh, dah ngantuk sangat lepas subuh. Lepas subuh dah ngantuk sangat, jangan tinggal. Jangan tinggal apa? Bacalah apa-apa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Tidur. Jadilah.
Jadi jangan tinggal satu waktu-waktu penting, jangan tinggal. Jangan tinggal. Time-time yang tak perlu tinggal memang tak boleh tinggal. Ini yang kita sebut memang darurat. Tak boleh tak, memang kena pilih. Nak tinggalkan semua atau nak buat satu. Buat satu. Baik. Kemudian bila anda terluput dari sesuatu wirid, hendaklah anda mengqadakkannya pada waktu yang lain supaya membiasakan jiwamu menjaga semua wirid itu. Qada. Termasuk wirid apa dia? Termasuk yang kena qada adalah sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah. Lepas asar haram kita solat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita boleh kita buat solat qada. Dan termasuk qada lepas asar yang boleh bukan wajib sahaja. Sunat pun boleh. Sunat pun boleh qada lepas asar. Buat. Apa dah habis solat Zuhur, ba'diyah Zuhur terlupa, dah masuk kerja apa semua, alamak terlupalah. Dah solat asar, qada 2 rakaat ba'diyah Zuhur, qada. Boleh. Subuh, qabliyah sebelum subuh, tak buat, qada. Qabliyah sebelum subuh lagi berat hukumnya. Sampai ada ulama berpendapat kalau kita masuk masjid, imam tengah solat fardu, kan? Kita tak solat qabliyah lagi, biarkan fardu. Qabliyah dulu 2 rakaat. Ada ulama berpendapat gitu. Yang ada ulama berpendapat masuk subuh, habis subuh bangun 2 rakaat. Subuh berbeza sikit. Kalau tak solat qabliyah sebelum subuh, masuk orang dah solat fardu, join fardu, lepas tu buat subuh 2 rakaat tanpa niat qada pun boleh. Tanpa niat qada pun boleh. Begitu pentingnya Allah tak nak kita miss waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang besar. Imam Haddad sebut apa? Qada. Selawat satu hari berapa kali kita letakkan? Katakanlah kita letakkan 100 setiap hari. Hari ni terlupa sebab sibuk. Sudah dah bang maghrib. Alamak. Dah bang maghrib 100 juga. Walaupun dah masuk hari esok 100 juga qadakkan. Qada. Supaya kita dapat merasa beratnya waktu tersebut dalam hati kita. Sebab apabila jiwamu merasa putus asa bahawa anda tidak akan membenarkan dirimu meninggalkan sesuatu wirid itu, melainkan mesti tetap mengqadakkannya bila terluput, nescaya dia tidak akan menyia-nyiakan lagi semua wirid itu bila tiba masanya. Disiplin. Telah berkata Sidi Tuan Guru Abdul Rahman As-Sagaf radhiyallahu anhu, siapa yang tiada membiasakan dirinya dengan sesuatu wirid, maka dia itu monyet. Imam Abdul Rahman As-Sagaf, bukan Umar Muhdar tadi silap. Imam Abdul Rahman As-Sagaf. Dan berkata pula setengah para arifin yang warid itu kurniaan batin. Warid ni apa? Warid ni Allah input dalam fikiran. Wali-wali ni setiap saat dapat warid. Sekejap-sekejap dapat warid, sekejap dapat warid. Memang senang-senang dia dapat warid. Orang soleh kerap sikitlah. Yang warid itu iaitu kurniaan batin datangnya dari sebab wirid-wirid. Maka barang siapa yang tiada membiasakan sesuatu wirid pada zahirnya, tidak akan ada warid masuk kepada batinnya. Warid ni apa? Wirid, zikir yang zahir. Warid apa? Warid input yang batin. Input yang batin. Sebab tu kita kalau buat sesuatu, tunggu isyarat daripada Allah Ta'ala. Tunggu warid daripada Allah Ta'ala. Baru buatkan sesuatu. Jangan buat ikut nafsu. Habis nak tunggu isyarat macam mana? Bukan wali. Ini memang bukan wali. Tapi bukan wali-wali je dapat isyarat. Orang biasa pun dapat. Dengan apa? Melazimi wirid. Isyarat untuk buat apa? Untuk buat bangunan, untuk buat bom, untuk apa? Buka negara baru. Tak. Isyarat untuk apa? Isyarat untuk malam ni nak cakap apa dalam majlis. Malam ni majlis ni aku nak pakai baju apa. Malam ni majlis aku nak pakai macam mana punya cara. Malam ni majlis aku nak pergi dengan siapa. Malam ni aku nak dengan siapa. Malam ni aku nak buat apa. Semua tu isyarat. Lazimi wirid akan dapat warid. Itu isyarat-isyarat yang Allah bagi, itu warid. Warid. Kena ada warid. Kena ada warid. Warid ni bukan, oh ni orang special, memang dia ada warid. Semua orang kena ada warid. Warid ni apa? Warid ni input batin. Kenapa kena ada? Kan setiap hari kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Cakap dengan Allah macam mana? Cakap dengan Allah dalam solat, cakap dengan Allah dalam zikir, cakap dengan Allah dalam zikir, dalam wirid, cakap dengan Allah macam-macam. Habis bila Allah cakap dengan kita?
Kalau tak pernah rasa Allah cakap dengan kita tu input batin lah, itu warid lah. Kalau tak pernah rasa Allah cakap dengan kita, bermakna yang kau cakap dengan Allah Ta'ala mungkin tak dibalas pun. Sebab tu kena cakap dengan Allah Ta'ala sampai kita dapat merasa balasan cakap oleh Allah Ta'ala. Kalau tak rasa bermakna anda tak dapat warid. Tak dapat warid tak boleh, bahaya orang tak dapat warid. Kena dapat warid. Warid ni apa? Input batin. Memadai warid tu apa? Kalau bukan isyarat sekalipun lah. Zikir, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tak dapat warid. Dia punya zikir tu sekadar kerut dahi, sekadar nyaringkan suara, sekadar 3 kali. Tu sahaja. Bahaya orang gini. Dia dengan orang tak wirid barangkali sama. Kena dapat warid. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ingat, ya Allah aku minta ampun. Malam semalam aku lambat isyak. Ya Allah aku minta ampun. Pagi tadi aku tengok TV nampak aurat. Ya Allah aku minta ampun. Hari ni dah tak terkira berapa kali aku tengok aurat dalam handphone. Dapat warid. Warid ni apa? Input. Input apa? Allah inputkan untuk ingat maksiat kita. Dapat menghayati 1 detik daripada zikir kita pun dah bagus. Jangan sampai tak dapat hayati. Menghayati itu adalah input batin. Kena ada warid. Kena ada warid. Wallahu alam, kita sambung. Tandakan dekat mana kita berhenti. InsyaAllah kita sambung kitab Muhimmah pula. Kitab Muhimmah ni kitab menarik.